Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu aplikasi sifat gelombang elektron. Jadi kita dah lihat bahawa zarah yang mempunyai jisim yang kecil seperti elektron, dia ada sifat gelombang dia lebih ketara berbanding dengan zarah yang mempunyai jisim yang besar. Jadi contoh aplikasi elektron sebagai gelombang ini adalah mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron. Seperti yang kita lihat pada gambar rajah di sebelah ini. Okey, jadi mikroskop elektron ini dia menggunakan sifat gelombang elektron, okey, seperti mana cahaya. Okey. Jadi bagaimana cahaya punya mikroskop ini berfungsi? Okey, mikroskop yang biasa adalah dengan kita pancarkan cahaya dan dia melalui sel-sel ini, dan bila ada bahagian yang gelap ini maksudnya cahaya tak lepas lah. Okey. Bila ada bahagian gelap, maka bila ada cahaya yang tak lepas seperti contoh dekat tengah-tengah ini, dia akan menyebabkan kita dapat satu gambar. Okey. Sama juga macam mikroskop elektron. Okey. Elektron dia dapat menembusi sebahagian daripada objek ini dan dia akan dipancarkan. Okey, yang ini adalah dia punya struktur dalaman mikroskop elektron. Dia pancarkan elektron kepada kita punya bahan ataupun kita punya spesimen kita. Kita punya inilah spesimen, maka dia akan menembusi spesimen, sebahagiannya menembusi, sebahagiannya tidak. Okey, berdasarkan dia punya sifat gelombang elektron ini, maka kita akan dapat image dekat bahagian bawah ini. Okey, dekat skrin yang di bawah ini, kita dapat tengok pada skrin tersebut gambaran. Okey, seperti contoh dekat sini. Okey, biasanya mikroskop elektron dia menggunakan elektron yang mana panjang gelombang dia adalah sekitar dalam 1 hingga 3 mikrometer, okey, hingga 3 pikometer, pikometer. Manakala untuk kita punya gelombang cahaya adalah lebih kurang dalam 400 nanometer hingga 700 nanometer. Okey, jadi yang ini lebih besar berbanding dengan mikroskop elektron. Jadi bila dia punya panjang gelombang dia kecil berbanding dengan mikroskop cahaya ataupun mikroskop optik yang biasa kita gunakan, jadi bila dia kecil maka dia dapat menghasilkan image yang lebih beresolusi tinggi. Okay, kalau kita tengok yang ini dia lebih detail, dia punya resolusi dia lebih tinggi berbanding dengan mikroskop biasa. Okay, dan lagi satu, kalau kita tengok beza dia adalah yang ini hitam putih, dia adalah hitam putih, dan yang mikroskop cahaya dia ada warna. Kenapa dia hitam putih? Kerana cahaya ni kita kena ingat, bila dia ada banyak-banyak cahaya ni, dia datang daripada cahaya itu sendiri, daripada warna putih itu sendiri. Okay, dia akan menghasilkan warna yang berbeza bergantung kepada kita punya cahaya inilah. Tapi untuk elektron dia tidak ada cahaya, dia tidak ada maklumat tentang cahaya. Sebab itu gambar yang terhasil hanyalah gambaran hitam putih. Jadi kalau kita bandingkan antara kedua-dua gambar ini, kalau kita tengok mikroskop elektron dia lebih beresolusi tinggi, resolusi dia lebih tinggi. Okay, berbanding dengan mikroskop cahaya, tapi gambar dia hitam putih. Okay, dia tidak ada warna kerana elektron itu dia tidak menyimpan apa-apa maklumat berkenaan dengan warna berbanding dengan cahaya yang mana daripada 400 hingga 700 ini kita ada warna merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Okey, jadi ini berkenaan dengan aplikasi elektron sebagai gelombang.